Alright, so boleh tak kita bagi tepukan kepada diri anda dulu yang hadir pada hari ini. Okey, tahniah kepada Puan Julaiza dan juga Puan Suziana yang hadir pada sesi CEO Coaching pada pagi Jumaat ini. Alright, for your information, hanya orang terpilih je boleh hadir ke sesi ini. Nak tahu kenapa tak? Nak? Right, sebab you berdua adalah orang yang Allah pilih untuk bangunkan lagi bisnes you. Right? Tak semua orang yang buat bisnes, yang betul-betul nak buat bisnes, ya aku naklah berjaya, aku naklah make millions, tapi mereka tak hidupkan pagi mereka. Mereka tak betul-betul buat apa yang mereka nak. Mereka hanya sembang, terbang. Alright? So you guys sembang dan buat. Okay? So saya doakan pagi ni you guys dapat ilmu ni dan boleh apply untuk bangunkan lagi bisnes you. Amin. Alright. So terima kasih kepada Puan Suziana dan juga Puan Julaiza. So kepada yang menonton di YouTube channel, my name is Kiran Abdullah, Business Management Consultant. You guys dalam program CEO Coaching bertagline kan 4M, iaitu Makes Makes members more money. Makes members more money. Kita nak tengok berapa banyak duit. Hari ni kita tengok rekod dia gila-gila punya. You guys akan terkejut. Okay, so please always stay pretty. Alright, sebab kita rekodkan sesi ini. So ini sedikit sebanyak tentang diri saya. Saya nak Puan Julaiza dan juga Puan Suziana buat macam ni, sebiji macam ni, sejibik macam ni. Alright, untuk profil anda, dan satu, you create. Alright, nombor dua, you publish dalam mana-mana presentation. Alright, this is your personal branding. This is something, the way untuk you tunjukkan credibility you. This is very important Alright, sebab kepada yang menonton di YouTube channel pun, cari apa you punya accreditation dan juga certification. Cuba cari. Ini samalah juga kalau you guys tengok dulu waktu kalau ada physical office, pergi meeting, masuk-masuk di office orang tu, woi gila lah dia punya sijil penuh dinding. Kenapa dia letak dekat ruang tamu atau dekat front desk? Sebab mereka nak manage expectation kepada siapa yang masuk ke dalam tempat mereka. Alright? Biar mereka tahu aku masuk office ni bisnes yang gempak, bisnes yang well recognized, bisnes yang terbaik. Sama jugalah dengan kepribadian masing-masing. Alright, so please take note, cari benda ni dan buat. This is assignment saya tulis kat sini juga. Assignment adalah nanti bila you dah buat dalam Canva dan tunjuk dekat I macam mana you punya, so that I boleh bantu you. Assignment 1. Okay, tahun baru kan, so kita dah ada penukaran sedikit. Okay, assignment. Certification and accreditation. Certification and accreditation. Okay, ni saya nak tengok daripada kalian semua. Boleh? Boleh coach, nak tanya. Silakan. Contoh, dia alumni Datuk Wira ni, masa tu maksudnya coach pernah attend dia punya training Betul. Kalau macam I pernah join dia punya training dalam 2014, so I masukkan sekali lah. Ataupun macam You berapa kali join? Kalau contoh macam alumni, kenapa alumni? I dah participate dalam kebanyakan program dia. Almost semua program I dah pernah join. Memang kita dalam grup dia pun. Contoh kalau macam you, kalau you tengok bawah ni, Color Brain Training by Coach L. Dia ada program lain tapi I just join yang Color Brain saja. So you buat macam tu. Contoh macam okay, certified ni contohnya macam apa benda yang siapa yang recognize you. Kalau ada orang recognize you, you dah contoh NLP baru ni. You dah pada Cikgu Zam kan? So pun you buat kat situ. Certified NLP practitioner. So you boleh buat. Okay, akan datang saya akan tambah certified NLP practitioner, master NLP practitioner, certifier. So kita ambil sampai level boleh certified trainer juga. Alright, so you guys kena create lah all this credibility. Okay, sedikit undang-undang tentang CEO coaching. Please always switch on your video. Please always switch on your audio. Please tanya soalan bila diberikan pada slot penghujung dan betulkan nama anda. So basically nama sebenar betul, nama, jawatan dan juga
nombor telefon. Okey, dan kemudian nota dan pen. Ada buku nota? Cuba tengok dulu. Ada. Alright, fantastic. Okay, so dilarang untuk screenshot sebab kita dah recordkan sesi ini. So sedikit sejarah yang I nak you tahu dan I nak you guys apply. So sejarah adalah you punya lantai. You punya vision adalah you punya langit. Alright, so you kena ada dua-dua ini serentak. Kalau you hanya ada vision tapi you tak tahu sejarah you, susah you nak audit diri, susah you nak manage diri you. So you kena ada dua-dua benda ni. Sejarah kita pada bulan November 2020 kita structure program ini dan berlangsung pada bulan Februari dan bulan depan genap setahun CEO kecil. Alright, tetapi apa vision kita? I nak make sure akan datang CEO coaching seramai 30 orang. Itu adalah vision kita. So bila kita tahu kat mana lantai dan kat mana langit, kat sinilah tengah-tengah nilah dia punya progress. Macam mana you nak naik atas? Apa proses yang diperlukan? Siapa yang boleh bantu you? Berapa kos yang diperlukan? Berapa tempoh masa yang diperlukan in detail? Period. Alright, jangka masa you. Macam mana kerugian you? You kena take note. Ni apa yang cakap ni tolong tulis Macam mana kerugian you? Siapa yang mungkin akan jatuhkan you? Kemungkinan you kena tulis. Mungkin jatuhkan aku ni boleh jadi aku punya staff ni sebab dia punya perangai contoh. You kena manage expectation. Macam mana kerugian aku? Berapa banyak kerugian agak-agak? Ni ramai orang bila mereka tak ada lantai, tak ada ceiling, aku nak buat 1 million. Seronoknya lah sale 30 juta. Aku pun nak sale 30 juta. Tapi deep inside mereka tak ready untuk rugi. This is my thesis Kebanyakan orang yang gains millions, basically mereka lost millions dahulu. Right? So I nak target sales tahun ini 2022 sales kita 5 juta. But my expectation berapa juta yang kau sanggup rugi tahun ni. I kena set dahulu, kalau tak I akan heartbroken. I kena set dulu, kalau tak I akan tarik handbrake, I akan undur diri. I kena set dulu supaya I okay. Aku dah tahu dah ni dah 300,000 ni rugi ni. Okey. Dia dah memang on plan. So just kawal saja, jangan terlebih 300,000. Sebab tu you kena tahu kat mana kerugian ni. Dah dapat? Dapat. Okay, fantastic. So, jom kita masuk tajuk untuk business management. Okay, I believe you guys semua dah buat blueprint. Dah cuba menambah baik. Alright, dah siap belum? Belum. Okay, so Puan Julaiza minta untuk siapkan segera sebab kita nak beri fokus kepada execution. Ramai orang dia beri fokus kepada planning. Kalau you nampak poin pertama, gagal merancang dan beramal. Betul, planning and expectation is very important. Tetapi much more important adalah pada execution. Alright. So bila you dah buat planning, blueprint, master plan, dah semua dah buat dah. Alright. Execution, dapatkan prospek, dapatkan jualan, buatkan brand, kembangkan tim, kawal risiko, kawal mindset. Kalau you perasan, 1 je planning, lagi 6 execution. Alright. So I don't want you guys to waste time doing the master plan, doing the blueprint. Just plan. No worries, maybe tak perfect, tetapi yang buatkan dia perfect kalau you execute dan dapat salah dan you betulkan kesalahan tersebut dan you update your blueprint. Alright, dia memang akan update along the way, no worries. Macam sekarang, ini apa yang I apply dan I nak you guys follow. Dulu kita buat master plan untuk 3 tahun. Alright, dan kita buat detail plan untuk setahun. Tetapi selepas musim COVID sehinggalah bila-bila kita mungkin akan buat master plan kita hanya untuk setahun, detail plan kita hanya untuk 3 bulan atau 1 kuartal. Alright, sebab kenapa kemungkinan kuartal depan dah jadi tak laku. Kuartal depan jadi tak betul. So kemungkinan lagi 3 bulan dia akan jadi chaos. So you akan jadi buang masa kalau you plan lama-lama. Alright, so I tak nak you guys buang masa macam tu. Alright. Just fokus detail planning hanya kuartal pertama. 3 bulan, dan seterusnya. Alright. Yang I fokus bukannya pada bulan, bukan pada kuartal. Yang I fokus
hanyalah pada setiap jam. Kita target pada 3 jam. 3 jam ni full utilize, full of quality. 3 jam ni full throttle. Okey, tim, jam pertama berapa sale, berapa banyak prospek dapat. Okey, digital e-commerce, berapa banyak dah funnel you, berapa banyak dah prospek you, berapa lama dah, berapa banyak FBS running, berapa RM kita dah spend, berapa rugi kita. Every hour I trace benda tu. Itu je. Sebab kalau I jaga 1 jam I, automatically plan untuk seminggu, plan untuk sebulan, plan untuk 1 kuartal, plan untuk setahun, terjamin. Kawal risiko bukan selepas you dah tahu result. Kawal risiko sambil atau sementara you nak produce result. Waktu tu you kawal risiko. Alright. Yang keenam, gagal mengawal risiko. Sebab kenapa? Dia hanya kawal selepas dia dapat result tu. Alright. Kawal sesuatu nak execute. Okay. Boleh? Boleh. Fantastic. Seterusnya, vision kita. Okay, I nak bantu you guys untuk execution, practical execution. Sebab tu kita kawal risiko bukan selepas dapat result, sementara nak hasilkan result. Dan pengurusan efektif. Pengurusan risiko yang efektif. Okay, risk management. So benda ni lah yang akan membantu business you untuk establish. Just for your information. Kita nak meroket, nak terbang gila-gila. I want to make 1 million. Caranya adalah you buat secara bertangga. So that bila you jatuh bertangga. Sebab tu kalau you tengok dekat shop lot, tangga tu naik ada flat. Naik ada flat. Kenapa ada flat? Siapa nak tahu? Saya. Right. Saya pun tertanya waktu saya belajar architecture dulu. Okay. Kenapa? Jadi saya tanya my ex-boss, the Italian guy. Kenapa ada flat? This is bila you jatuh at least you tak mati. Itu je. Right? Bila you jatuh tangga, tergulik, you jatuh atas flat. Kemungkinan jatuh lagi. Sebab laju, jatuh atau flat. Terjatuh atau flat. Kemungkinan you tak mati. Tapi just patah pinggang je kot. Kalau tak ada flat, kemungkinan mati terus. Sama macam bisnes, you naik, meroket. Bila you tak ada risk management betul, you akan meroket terus ke bawah. Mati terus. Right? Itulah yang berlaku pada bisnes saya pada pertama kali saya rugi. Tiba-tiba, cantik ni, tiba-tiba 1.2 million. Sekali dia punya loss, 1 million. Naik balik 1.4 million. Jatuh balik. So, bila tengok kenapa jadi macam ni? 2 kali kot. Alright, bila tengok balik, you tak kawal risiko. Alright, so guys, ni is very important. Jom, I nak dengar pengalaman dari Puan Julaiza. Boleh Puan Julaiza, boleh tak you share macam mana you manage you punya team sekarang? 24 orang kan? Saya nak 24 orang tapi sekarang saya dah ada 16 orang. Sorry, 16? 16. So, okay, alright. Boleh tak Puan Julaiza share dalam jangka masa 2 minit? Silakan Puan. Alhamdulillah, okey. Sekarang ni saya cara berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni bila saya nak minta ejen-ejen datang untuk ke office, dia agak sukar. So saya monitor secara online. Tapi ia sebenarnya tak memuaskan hati saya. Tetapi sekarang ni bila saya dah dapat bantuan ataupun didikan daripada coach, alhamdulillah mereka dah masuk ke office setiap pagi. So setiap pagi tu kita ada BB sharing dan juga boiler room dan kita berkongsi idea setiap pagi daripada Isnin sampai hari Rabu. So kita dah manage. Alhamdulillah sekarang dah terkawal dan saya nampak untuk tahun baru ni mereka ada momentum yang sangat bagus dan saya nampak mereka berlumba-lumba untuk fight antara satu sama lain. Dan apa yang saya nampak dekat sini juga, alhamdulillah saya dapat rekrut ramai anak muda. Syukur alhamdulillah. Itu sebenarnya target saya, fokus saya sebenarnya. Dan sebelum ni memang agak sukar sebab saya tak aim ataupun saya tak fokus apa yang sepatutnya. Tapi bila Tuan Kimi ajar saya daripada awal sampai sekarang, baru saya faham kenapa kita kena fokus pada satu target. Okey, fantastic. Tapi itu kepada Puan Julaiza dahulu. Okey, Puan Julaiza nak saya bantu lagi tak? Naklah. You kena make sure you punya team ni everyday mereka dalam game yang baru. Business ni adalah satu game. Alright? It's not about how you start. It's about how you finish it. Alright? So make sure you punya agent, you punya staff datang hari ni game apa yang aku nak main. Okey, hari ni siapa pakaian siapa paling cantik dapat reward.
belanja makan. I belanja makan kepada you guys. Contoh, I nak 3 orang je. Memang you nak belanja pun hari Jumaat nak sedekah, alright? Tapi nak belanja 3 orang je. Siapa yang pakai yang paling lawa? Hari Jumaat game paling lawa. Jumaat next week, siapa pakaian Islamik paling lawa? Sekali datang tu pakai jubah tu dia punya sampai 3 kedai dia punya panjang. Jela-jela. Alright, dia akan nampak mereka datang yang penuh semangat. Okey, hari ni siapa yang buat call paling ramai? Kena hadiah. Every day akan ada new game. Alright. Hari ni siapa yang bagi paling banyak idea dalam meeting akan menang. You akan award dia, bagi sijil and so on. Hadiah ni tak semestinya keluar duit. You boleh bagi melalui sijil, you boleh melalui recognition, you boleh bagi pujian-pujian, you boleh bagi announcement, boleh upload dekat Facebook page sebagai rewards, boleh letak besar-besar. Hall of Fame, muka dia besar-besar. Berapa besar? Saiz A1 muka dia saja. Bukan A4, A1 terus sekali besar. Saiz pintu muka dia. So every day is a game. So baru team you akan well perform. Alright. Okay. So kita teruskan boleh? Boleh. This is our core value. I nak you guys faham, berdasarkan 3 perkara inilah I boleh berurusan dengan you guys dan you guys boleh berurusan dengan usahawan lain, dengan klien you, dengan relative you. 3 core business ni. Dia bukan core business, dia core untuk semua benda. Kalau you jaga relationship, bukan business saja, diri you pun akan well perform. Kalau you selalu recognize, you pun akan sentiasa perform. Bila you sentiasa berkira-kira dengan pencapaian you akan well perform. Berkira-kira bukan atas apa yang you nak beri, atas apa yang you nak dapatkan. You kena berkira-kira. Kalau nak beri itu, kalau you berkira-kira itu nama dia haji bakhil. Kalau you nak dapatkan, itu yang you kena berkira-kira. Kenapa aku lambat nak dapat kali ni result ni? Kenapa hanya dapat macam ni? Kenapa macam lama sangat nak proses dia? Kenapa tak ramai yang buat kerja hari ni? Faham tak? You kena berkira-kira bab itu. Boleh? Boleh. Right, fantastic. Ini adalah pencapaian overall. Hari ini adalah sesi ke-49. Dah lama dah sesinya. Dah 10 orang join. Ini kalau you nak tahu, sepanjang tahun lepas, okay, 1.5 juta dah kita punya sale. This is very impressive. I was so surprised. Memang gila-gila, okay. 26 orang pekerja, 39 golden ticket dan 339 jam konsultasi. Ini rekod. Starting bulan Januari kita ada board baru, iaitu pencapaian pada tahun 2022. You bayangkan hari ini minggu kedua. Tapi sales kita dah 2 juta keseluruhan. Alright. Tahun ni tahun untuk meroket gila-gila. I was so surprised. Alright. Team growth dah 10 orang, prospek dah 22,525. Ini baru minggu kedua bulan Januari. So kalau you, Puan Sarjana, Puan Julaiza, terasa macam biasa je tahun ni, cuba tengok data ni. Alright. Dan you pun boleh buat. Akan beritahu siapa yang dapat benda ni. Okay. So this is our core, this is our target. Kita nak jualan you, kita nak you punya team dan kita nak dapatkan prospek. Okay. So prospek yang kita nak target adalah B2B. Tapi tak salah untuk you pergi B2C. As long you jelas kepada siapa yang you nak pergi, you punya team growth. Tahun ini I nak you guys betul-betul play with business style. Tolong tulis dalam buku nota you. Apa yang dimasukkan business? Business adalah dimasukkan bila ada orang yang buatkan duit untuk you. Business adalah bila ada orang yang bekerja untuk you. Business adalah orang yang bersusah payah untuk capaikan matlamat you. Right? Dia bukan tentang diri you. Dia tentang orang-orang yang you jaga. Itu adalah business. So bila you nak ada orang yang dapatkan duit untuk you, capai matlamat untuk you, bekerja keras untuk you, you perlukan team growth. You perlu tambahkan team you. Right? You dah kena ada satu mindset, masuknya pekerja baru adalah aset. Iaitu mereka menghasilkan duit untuk you. Bukannya you keluarkan saving you untuk bayar gaji dia. Dan kalau dia tak menghasilkan duit untuk syarikat, tolong terminate orang tersebut. Right? Ini baru dinamakan bisnes. Sebab tu ada hiring and ada firing. Okay? So please fokus, I nak you guys faham,
Sale you akan dapat kalau you ada prospek. Tapi kat tengah-tengah ni, you punya team yang menguruskan proses duit tersebut masuk ke akaun you. Faham? Right, fantastic. Always try and upgrade. Alright, you takkan kena, contoh you takkan dapat, oh hari ni aku nak pergi Johor, hopefully jalan lancar lah. Alamak, jalan jam gila, tengok Waze kena swing masuk jalan-jalan dalam. Okay, buat. Oh, lepas tu kena tukar lagi route, kena masuk lagi dalam. Oh, kena tukar route lagi, kena tukar route. Waze sendiri upgrade all the time based on current condition. Kalau jalan yang you dah upgrade tu, alright, pun tak betul, upgrade lagi. Upgrade lagi, upgrade lagi. The thing is, you sampai juga ke lokasi. Alright, bila you ingat falsafah try and upgrade, you ingat Waze je lah. Tiba-tiba route, tiba-tiba route. Tiba-tiba dia betulkan balik jalan tu. Always upgrade jalan bisnes you. Boleh? Boleh. Right, fantastic. Kita tiada tetamu untuk hari ini. Jom kita cerita tentang duit. Boleh? Boleh? Alright. I nak you guys pakai digital platform sebagai passive revenue stream. Okay, let me tell you why. Pertama sekali, you punya passive revenue ni adalah untuk you buat duit sewaktu you sibuk, sewaktu you pergi kenduri, sewaktu you pergi melancong, sewaktu you tidur. Itu dinamakan passive revenue stream. Macam nak dapat? Maybe Puan Julaiza, you tak boleh pakai pada you punya insurance policy. Mungkin tak berapa sesuai. Tetapi mungkin back end you sesuai untuk passive revenue stream. Contoh, Puan Julaiza ada back end, iaitu back end you satu produk. Produk fizikal. Contoh, produk fizikal. So you kena ada satu produk fizikal yang dijadikan back end business. Tapi saya jual insurans. Yes. You tidak jual insurans. You jual result. You tidak jual produk. You jual vision. Alright. So apa yang you nak jual? Contoh, Puan Julaiza, last time kita ada cakap front end you adalah sebenarnya education. You buat training. Right? You buat training, datangnya massive prospect yang you boleh close, you boleh masukkan mereka ni dalam funnel recruiting dan dalam funnel untuk buying, untuk membeli insurans, dalam funnel menjadi agent. Hanya melalui education. Right? Sebab kenapa? Kat situ yang you boleh fokus untuk dapatkan massive crowd yang kena dengan you punya vision, iaitu orang muda. Setuju? Setuju. So, you buat kerja tu free. Tapi yang membayar kos you pada hari itu adalah you punya back end. You punya produk. Contoh, apa produk you? I don't know. You boleh brainstorm, you boleh research. I rasa ini boleh menjadikan my produk supaya mereka boleh mendengar semua video-video yang I dah upload dekat YouTube. You jual, ya mat. Macam pelik, macam tak ada kena. Tapi tujuan dia adalah untuk mereka dengar ilmu financial di YouTube channel you. Ini penghubung dia. Alright? Macam tak make sense. Dia kadang-kadang tak make sense pun tak apa. Janji buat duit. Janji the offer boleh menghasilkan duit. I jual blok kayu. Nampak blok bodoh je. Tapi dekat blok bodoh ni ada tulisan nothing changes if nothing change. I tak jual blok. I jual motivation. Sounds stupid, tak ada kena-mengena dengan I, tapi I jual motivation untuk entrepreneur sustain momentum dia. Alright, I don't care as long duit masuk. Dapat? Maksudnya kita kena ada satu bisnes fizikal lah. Produk Sebagai fizikal. produk fizikal. Yes. Okay. So kat sini contoh lain. You jual template, you jual e-book. Ini adalah buku baru saya. Macam mana cara you nak kira, macam mana cara you nak beli kereta pertama. Dalam ni juga ada formula gaji untuk dapatkan berapa loan you dilepaskan. Benda tu memang dah ada kat luar. Tapi orang tak tahu. Orang tahu sebab you bagi tahu. Sebab kenapa? You ada massive crowd. Alright? Cerita dia, semua orang boleh jual pen.
Tapi pen siapa paling laku? Pen siapa paling laku bukan berapa power pen tu cantik kita tak. Berapa ramai prospek yang dia dapat terangkan kenapa dijual pen. Pen macam ni dijual. Berapa harga pen ni? Dia related dengan prospek, bukan related dengan produk. Right? So, I nak you faham tentang cara masukkan duit ni. Ini dah bukan aliran duit ni, ada cerita the whole strategi sebenarnya. Right? Puan Suziana pun sama. Puan Suziana, you ada physical, you memang tahu physical product. Right? Back end you boleh jadi baju Liana Rahman. Buat talk tentang kecantikan. Dan you boleh upsell. You buat kepada contohlah, kepada staff LHDN Kuantan. Ada seramai 300 orang. Buat tentang makeup, cara nak mandi bunga, I don't know, tentang kecantikan, kesihatan, I don't know. Habis training tersebut, training percuma, talk percuma, ada counter. Okay, you ada counter, ada booth pertama, booth kedua. Booth pertama jual suplemen Lunabel, booth kedua jual baju Liana Rahman. It's all about beauty industry. Alright? So masih lagi generate income. And produk tersebut, Puan Suzy upload dekat e-commerce, upload dekat passive revenue stream. E-commerce ni adalah website. Paling mudah buat onpay.my. Tak payah pakai fancy website. Senang, onpay tu memang straightforward. Harga pun murah, you boleh edit sendiri, dia boleh berjalan sendiri. Alright? Dapat? Macam mana nak utilize onpay? Sorry? Dekat mana? OnPay. You Maksudnya boleh produk search. yang kita jual ni lah. Upload Yes. dekat e-commerce. Betul. Barulah you boleh tidur sambil buat duit. Sebab website buat kerja untuk you. Okay. So, dapat? Dapat. Okay, dapat. Alright. Macam mana cara nak buat aliran duit masuk melalui passive income? Pertama, you kena buat FBS. Ya. Alright. Dari FBS tu, FBS bila dia klik, dia terus masuk ke website OnPay. Alright. Dia terus masuk ke website OnPay. Okay, FBS, OnPay tu dia akan ada link pembayaran. Ke mana? Ke Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, I don't know. Dia memang ada dalam OnPay siap-siap. Dan bila dah ada tu, dia masuk ke dalam you punya data. Dan you tinggal postage saja. You postage apa yang dalam data you. Tapi data tersebut yang you boleh utilize untuk next purchase. Okey, kita ada barang baru. Terima kasih kerana membeli produk kami pada bulan 1. Bulan 2 ni kita ada produk baru. You dah boleh kurangkan kos FBS sebab you dah dapat data mereka dalam OnPay. Itu kelebihan dia. Alright. Dan you hanya klik, select all, retargeting saja. So dah senang. OnPay dah ada benda tu semua. Okey? Okay. Boleh? Boleh. Yang membuatkan kami boleh dapat 5 juta setahun adalah melalui produk. Alright, servis masih terbatas sebab servis requires time. Dia memerlukan masa. Alright, you nak buat training perlukan masa. Tapi mana yang tak perlukan masa adalah produk. Sekali produce, duplicate dan jual 24 hours. Okay? Alright, boleh? Boleh. Jom kita tengok pemenang pada bulan Disember. Kita bagi tepukan kepada Puan Suziana dahulu. Alright. Jangan terkejut sangat Puan. You paling ramai buat, you paling lama buat one-to-one. Okey, terima kasih. Terbaik Puan Suzy. Okey. Tahniah Suzy. Puan Fatimawati. Ini paling gempak. Alright. I tak total apa ini yang paling tinggi. Prospek dia 206,000 orang. Hasil daripada FB Live beliau. Alright. Puan Fatimah sekarang dah jadi influencer, bukan kaleng-kaleng ni. Ramai. Puan Julaiza. Okey, sebenarnya tadi silap data ni. 16 kan. Tahniah Puan Julaiza. Jualan terbanyak sebenarnya Dr. Mazida. 1.177 million. Tahniah. Padahal Dr. Mazida ni baru lagi tahu masuk. Okey, tiada tetamu terbanyak. Ini adalah ganjaran yang you akan dapat. Please claim sebab kenapa ini adalah ganjaran terakhir yang kita akan berikan. Pada bulan Januari punya reward, kita akan mansuhkan perkara ini dan kita akan ganti dengan perkara lain. Okay, so please take note, nanti kita akan go through bab ini. Seterusnya, let's talk about money. Okay, pengurusan duit. Okay, pengurusan duit. I nak tanyalah, jujur cakap, siapa yang tak bagus sangat dalam pengurusan duit? Tak berapa bagus. Me myself, I confess, I tak bagus dalam pengurusan duit. Siapa lagi yang tak bagus? I nak bagi tips. Saya. Okay, both of you tak bagus. Sebab kenapa dia macam ni tahu?
Semua orang ada pros, ada cons. Semua orang ada kekuatan, ada kelemahan. Dan bila you tak bagus dalam menguruskan duit, you akan bagus dalam mencari duit. Dan you kena tahu, bila you, macam ni tau, bila you acknowledge kelemahan you, you kena confess. Selagi you tak confess, selagi tu you tak turunkan ego sebenarnya. Alright? Dan you kena confess, you kena turunkan ego you supaya barulah you mudah menerima idea ataupun orang lain. Okay, macam nak guna yang ketiga. Ketiga ni lah dia punya solution. Me myself, I'm not good in managing money. I'm good in making money, produce money. And bila I confess, okay memang aku tak bagus lah benda ni. Dari dua keadaan. Satu, you belajar sampai you boleh buat. Atau nombor dua, you panggil orang lain untuk buat. So nombor tiga, bila I acknowledge lah, rupanya dah lepas confess, ego kita turun, kita mudah untuk menerima ilmu untuk belajar atau menerima individu lain untuk bantu you. So I don't want to waste time. I punya target besar, I punya action plan banyak. Alright, I banyak kerja nak kena buat. So macam ni lah. Aku tak bagus sebab ni, so why not aku cari someone yang boleh replace kelemahan ni. Dia boleh tutup kelemahan I. Saya jadi, okay, this lady is quite good. Dia punya profile memang dia auditor untuk bank-bank, dia ni memang power, financial freedom dia dah dapat, dia pun dah kaya gila, and dia ada minat untuk bantu you. So why not you offer them? So I offer someone untuk bantu I managing money. Tapi ingat, once you confess, you kena bersedia untuk dia ni tahu aib you. Dia ni tahu kelemahan you. Dia ni kena tahu apa ke you punya tabiat. Alright, dia kena tahu semua benda lah buruk-buruk. You kena fully prepared dan dia kena berzanzi supaya tidak men-sharekan atau mengkongsikan kepada orang lain. Alright? So, bila you bad in managing money, find someone else untuk buat. Just focus on your strength. Making money. Boleh? Boleh. Right, awesome. So kita ada CEO terbaru. This is our code ethic. Boleh tak kita sama-sama baca dahulu code ethic ni? Boleh? Boleh. Alright, saya bacakan nombor dan anda bacakan tulisannya. Okey, nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya akan sentiasa menyokong dan memberikan maklum balas yang membina terhadap circle saya. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa kelebihan pada masa sekarang dan akan datang. Alright, I would like to share number 4. Number 4 ni adalah bila you menyokong circle, kita ambil circle paling close, paling dekat, iaitu agent you guys, staff you guys. Ambil circle yang paling dekat. Alright, dalam bisnes ni jangan ambil family, kita nak fokus bisnes. Yang paling dekat adalah you punya circle. You punya staff, you punya agent. Kenapa? Fokus pada mereka dahulu sebab mereka lah yang menghasilkan duit untuk you. Okay. So bila you fokus pada orang yang betul, mereka akan hasilkan result yang betul. Alright? Fokus kepada mereka, menyokong ni macam mana? Menyokong ni bila mereka ada masalah. Alright? You bukannya hambu mereka. You bukannya tiau mereka. You bagi perhatian kepada mereka. Itu pertama. You bagi perhatian. Tolong take note. First kali you bagi fokus, bagi perhatian. Nombor 2, you bagi empathy. Empathy ni you duduk dekat kerusi dia, you duduk dalam kasut dia. Oh ya Allah, susah rupanya masalah you ni, rupanya berat ujian you ni. You bagi empathy. Nombor 3. Alright? Nombor 3, you bagi motivasi. Tu bila mereka down. Okay? Tapi kalau sampai 3 bulan down, you rasa you tak boleh manage, you appoint someone else untuk sokong you pula. Alright? Di mana contohlah, okay, this is my limit. Semua orang ada limit. Aku rasa aku tak boleh dah, banyak sangat peluang aku bagi ni. Okay, captain, leader, top stockies and so on, boleh tak you manage this guy, this lady? This is the cooling period I bagi kat you.
Dalam jangka masa 30 hari masih lagi tak okey, please take your time keluar daripada tim ni supaya kita boleh fokus pada yang betul-betul nak. Bila ada hiring akan ada firing. Tapi sebelum you fire someone, bagi mereka dahulu. Bagi dan barulah you decide. Dia ni layak ke tak layak untuk duduk tim you. Dapat dapat? Right, then for sure layak tak layak adalah maklum balas. Dia mesti yang konstruktif, bukannya kritik. Okay, macam ni lah, I believe I dah bantu you. Ni dah hari ke-30 dan I believe you masih lagi tak boleh nak move on. Boleh tak you take your time, berehat dulu. You know, I tak nak you kelang kabut nak buat cold call lah, you nak kelang kabut nak kejar target kita. Just take your time. You berhenti dahulu, you keluar dulu, you relax, cool down, selesaikan masalah you. Once okay, settle, just call me up. Kita masuk balik dan kita fokus balik boleh. Sebab I tak nak, you serabut lagi. Tapi kita just biarkan dulu. Kita bagi you masa. Alright? Still konstruktif. Okay, comments. Walaupun you bengang, walaupun you sakit hati gila, kena kawal. Sebab you adalah leadership. Okay, sebab dia membawa kelebihan pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Dapat? Dapat. Right. So, golden session. Okay, jom kita tanyakan soalan untuk you guys. Puan Fatimawati tiada. Okay, kita nak tanya pada Puan Julaiza. Silakan soalan Puan. Okey, Tuan, saya ada buat satu rekrutmen. Saya ada buat satu teknik rekrutmen melalui FBS yang lepas tu. Tapi dia punya result dia kosong. Tak ada apa-apa pun. So, saya tak pasti sebab apa. Sama ada copywriting ataupun disebabkan oleh orang yang I appoint untuk buat tu I salah orang ke ataupun tak tahu. Jadi sekarang ni untuk permulaan ni adakah I perlu buat sendiri ataupun I kena appoint orang yang lain? Okay, alright. So tu soalan pertama. Ada lagi soalan lain? Soalan lain tak ada, itu je. Nanti kalau ada tak I ujung-ujung cakap. Alright. Since you guys hanya berdua, boleh tak I terus on the spot jawab? Boleh. Alright. So, kat sini Puan Julaiza, soalan you adalah you iklan masih lagi tak laku. FBS tu. Okay. FBS memang macam tu. Alright. Dia punya cakap laku tak laku tu sebenarnya macam ni lah. Technical FBS hanya 20% saja. Technical. Dia target pada macam mana dia punya setting, macam mana budget, macam mana berapa you running macam mana, tu semua 20% saja. Kalau you pakai FBS, 80% tu lebih kepada consumer centric. Consumer centric ni lebih bahasa mudah adalah minat manusia. Macam mana you nak tarik perhatian manusia? Macam mana you nak buat manusia suka kat you? Macam mana you nak buat manusia faham pasal iklan you? Consumer centric 80%. Dia related dengan warna, related dengan gambar, related dengan copywriting, related dengan bunyi, related dengan macam-macam. Alright? So, kalau you buat iklan di Facebook Ads dan masih tak laku, I believe you dah setting macam-macam dah. Why not you cuba tukar pada visual, daripada foto kepada video. Video macam mana? Video, maybe short video dalam jangka masa 1 minit. Ini I bantu you, bonus. Okay. Video dalam masa 1 minit. Video ni fully edited, lawa gila edited. Ada masuk music, ada masuk background dia lawa, yang interview ni pun lawa. Memang apa yang keluar pada mulut dia pun influence others. Ingat apa yang keluar pada mulut ni influence, bukannya opinion. Dia mesti influence people. Right? So, macam mana benda tu? You buat video tentang result. Alhamdulillah, saya sebenarnya umur saya Alia, umur saya 23 tahun. Saya baru je masuk grup XGZ Agency ada Puan Julaiza ni. Apa yang saya dapat? Saya pun sebenarnya tak pernah plan. Saya ingat saya nak makan gaji je. Rupanya saya boleh dapat sebulan macam ni. Inilah apa yang saya ada sekarang. Belakang ada kereta dia contoh. Atau inilah hasil daripada apa yang saya bekerja dengan Puan Julaiza nampak. Dia punya emas and so on. Right? It's very short. Kalau you guys nak dapat apa yang saya dapat, you contact Puan Julaiza, nombor telefon dia kat bawah ni. Contoh, adalah edit nombor telefon dia. Alright? Tapi itu adalah macam mana cara nak buat video. 7 saat pertama is very important. Yang menjadi judgement orang untuk teruskan untuk tengok video
atau faham dengan video you. Alright. Pada 7 saat pertama dalam video FB Ads you adalah you kena attract manusia. Orang akan scroll laju-laju. So 7 saat pertama inilah yang memainkan peranan untuk orang stop by dan understand dan get attracted dengan video you supaya mereka melihat balance video tu lagi 53 saat. Alright. So 7 saat pertama tu yang membuatkan di mana mereka akan, "Ui, gila lah awet ni." 7 saat pertama apa yang nak dikatakan supaya influence orang lain. Itu benda-benda paling penting. So bila you nak pakai video dekat FB Ads, 7 saat pertama ni yang penting, influence others. Dengan 30 hari saya dapat benda ni. Contoh. 7 saat pertama. 30 hari sebenarnya dia tunjuk dia dapat emas. Penuh emas dia. Alright. Muka lawa, ada harta, 30 hari dapat, "Hai, nama saya Alia, umur saya 23 tahun, saya baru je masuk, saya baru fresh graduate, saya baru join team ni. Saya tak sangka, saya ingat saya nak makan gaji je, rupanya saya dapat banyak macam ni. Terima kasih banyak Puan Julaiza sebab bantu saya develop saya, ajar saya sampai saya boleh menjual macam ni. Ini nombor telefon Puan Julaiza. Kalau you nak dapat macam ni saya dapat, kontak nombor ni sekarang. Sekarang tahu, kalau tunggu esok memang you akan tak dapat duit macam ni." Contoh. It's something yang very influencing. Alright. Dan video tersebut purposely untuk recruitment. Boleh Puan Ju? Boleh coach. Actually I ada buat satu video dululah masa I ambil budak intern. Tapi video tu I dah pernah, cuma I tak pernah paparkan lagi. Mungkin masa tu I rasa kurang confident. Tapi boleh tak you komen sikit I punya video ni untuk buat penambahbaikan. Okay, alright. Why not? Puan Ju, why not you buat video yang I baru cakap ni terus? Sebab kalau I tengok balik video tu, dia takut jadi macam end up banyak penambahbaikan. Sudah akan jadi buang masa. So better you create satu video terus yang based on apa yang I beritahu tadi. Okay. Sebab ini adalah apa yang I belajar juga. Kadang-kadang sebab I selalu buat design. Especially kalau you sebagai seorang arkitek, you nak amend master plan. Edit dalam you just rabut. Nak edit ambil masa 3 jam, nak create design baru ambil masa 1 jam je. Baik design baru terus. Jangan nak adjust lagi. Alright. Kadang-kadang you memang nak upgrade, tetapi kalau you nampak secara overall, nak upgrade ni pun banyak kerja ni. Fokus terus pada benda baru. Okay. Right, my suggestion, just fokus pada mana yang saya cakap. Video, proven results, influence, 60 saat, 7 saat pertama, killing. Alright, nombor telefon, music and so on. You terus fokus. Okay, siapa yang biasa buat video dekat you punya agensi? Yang biasa agak-agak boleh buat video? Just ni. Okay, your point cakap dengan dia, I nak video tu hari ni juga tengah hari. Alright, so it's very simple. Just macam, okay, Alia sekejap datang record bodoh, then I comment. Okay, nanti edit ni. So bila you dah nampak gambaran tu baru buat lawa-lawa. Makeup lawa-lawa, pakai baju lawa-lawa and so on baru buat. Dia kena ada raw material dahulu. Okay. Alright, fantastic. Terima kasih Puan Julaiza. So Puan Suziana. Okay, Puan Suziana, what is your question? Yang tadi tu nanti kan. Yang ni saya nak tanya tentang macam mana kita nak bawa database yang ada ke Lunabelle. Fantastic. Okay. Ni sama juga dengan retargeting. Alright, you guna balik database yang you ada untuk produk lain. Okay. You kena make sure database yang you ada ni, ni bonus untuk Puan Suziana. Database yang you kena ada ni, apa itu ciri-ciri database? Pertama, wajib ada nama. Kedua, wajib ada gambar. Yang ketiga, wajib ada full address. Yang keempat, wajib ada email. Yang kelima, wajib ada profession. Profession dia apa? Contohnya professional engineer. Dan apa jawatan dia? Nombor 6 adalah position. Sorry, dah nombor 7 dah.
Oh, dia ni junior engineer atau senior engineer atau manager engineer, I don't know, project engineer. Dan nombor 8, kena tahu apa interest dia, apa minat dia. Dan itulah minat dia. You kena tahu perkara tersebut dan baru dinamakan database. Bila you tahu database you ni, you hanya retargeting pada mana yang sesuai dengan database. Bukan pada semua. Bila you, kita ada dalam 30,000 database. Dan bila you nak jual Lunabel, you bagi balik pada 30,000, itu nama dia blasting. Sebab tu tak laku. Faham So you kena buat marketing. Marketing ni you kena target, you kena cakap perkara yang terbaik pada prospek yang terbaik. Alright. You kena tengok database you ni. Dia ni bagus kat mana? Apa minat dia? Oh, dia ni rupanya mampu untuk beli 4 kotak serentak sebab you tahu profession dia dan position dia. Melalui perkara tersebut, you dah tahu dah average gaji mereka. Alright? So, lupa nak beritahu database tu kena tahu juga lelaki perempuan. Tapi basically kalau ada gambar tahulah. Unless kalau dia converted. Alright? Lah, ingatkan perempuan rupanya lady boy macam tu. But by the way, you kena kenal mereka. Alright? Dan you kena target pada mana yang sesuai saja. Dan barulah senang you nak convert. Barulah mereka tidak blue tick. Alright? Bonus saya bagi dalam database. Dalam database, kalau you boleh acknowledge mereka punya pain point, that will be great. Oh, dia ni tak ada anak, pain point dia. Oh, dia ni husband dia garang. Oh, dia ni duit dia selalu tak cukup. Oh, dia ni ada masalah berat badan. Oh, dia ni selalu nak buat bisnes asyik tak jadi. What is their pain point? Right? I believe kalau you nak save orang, nak save nombor orang dalam konteks nombor telefon, macam-macam dalam tu ada. Kenapa diperlukan section tersebut? Baru dinamakan database. Berapa hari jadi dia, kerja company apa position dia, apa nota. Nota ni lah you tulis, kasih ada notes. Kalau you tekan show more. Notes ni tulis pain point. Alright? Apa dia punya alamat, apa dia punya nickname, semua tulis. Kalau ada complete benda tu, baru dinamakan database. Dan you retarget pada orang yang sesuai dengan database. Alright? Boleh Puan Suzy? Boleh. Okay, fantastic. Ada soalan lain? Tiada. Okey, jom kita pergi kepada Puan Fatimawati Ismail. Puan Fatimah ada? Ada? Yes. Ada. Hai Puan. Hi. Okay. I dalam kereta ni. Okey, I nak tanya dekat you pasal I nak kena buat feature presentation. Tapi tu nanti you akan ajar besok kan? Betul. I nak kena present minggu depan. Apa impact yang I boleh buat berbeza? Apa impact yang you boleh dapat, yang boleh you berikan? Ya, sebelum tu, yang berbeza. nak tanya. Sorry Puan? Apa impact yang berbeza yang I boleh buat? Okey, apa impact dia? First thing first, apa yang you nak dapat? Apa result yang you expect? Result I expect dapat bila I dah terangkan tu orang faham, lepas tu I boleh terus dapat referral. Okay, what kind of referral? Referral for relationship referral satu, so that I can be a retainer. Keduanya in terms of dapat more exposure, as in buat more sharing macam tu. Alright. So, boleh tak, fair tak kalau cakap you tak dapat result tu? Immediately tak, belum lagi. Alright. So, kenapa saya cakap macam tu? First thing first. Kenapa saya cakap you tak kena dapat result tu? First thing first, you kena manage expectation. Feature presentation ni tak kena ada apa-apa perubahan. Orang tak faham. You tak dapat referral. Then you just wasting your time. You kena manage expectation tu. Supaya you tak heartbroken. Itu pertama. Nombor dua adalah, bila you nak buat sesuatu, jangan target lebih daripada satu. Bila nak buat sesuatu, jangan target lebih daripada satu result. Sebab you tidak fokus nanti. You tidak jadi specialist. You jadi generalist. Kalau you nak buat feature presentation, you kena fokus kepada satu main result, itu saja. Contoh, I nak buat feature presentation, right? Dan dalam program esok,
You akan nampak I akan ajar dua jenis presentation, business presentation. Satu kepada general presentation, satu kepada focus presentation. General presentation, I observe so many years, kebanyakan orang hanya tahu. Kalau bab awareness, general presentation adalah sangat bagus. Tapi kalau you nak result dan you tak nak awareness, then you fokus kepada focus presentation. Alright? Sebab tu, recently I tak buat dah general presentation. I banyak buat focus presentation. Sebab I am aiming for results. Apa resultnya I nak? I kena crystal clear. Resultnya I nak, I perlukan relationship. Kenapa? Supaya I boleh buat free training. That is my offer. That's the only result yang I nak. I tak nak diorang datang social media training I tak nak diorang masuk SEO coaching, I tak nak diorang beli produk I tak. I hanya nak relationship referral, category manager untuk I approach my free business training. Itu saja. Alright? So dari individu yang dapat sebut, dari relationship referral I dapat, I bagi dulu free training. I bagi dulu apa individu tu nak. I bagi dulu benda yang tim mereka perlukan. Bagi dan baru tanya. Bukan minta balik. Tanya. Now, you dah dapat dah, you dah experience 3 program I. What do you think? Do you think this is help you? Do you think this training, this program, me myself benefits your team and your company? Tanya. Waktu ni lah I pakai NLP. Alright? I pakai NLP. Okay, now. If you said just now, banyak gila benefits. Why not we continue this benefit every month? So, baru I offer pada dia. Alright? Nak I bantu team you every month? This is my offer. Baru I tanya balik. Right? The process tu is very important. Okay? I ambil satu contoh lah untuk pemahaman Puan Fatimawati, Puan Suziana dan juga Puan Julaiza. Tadi I tengah drive, I tertoleh ada satu van ni. Alright? Van ni tulis apa tahu? Kambing Sahara. Kalau dekat Shah Alam ni kambing Sahara ni famous. Dia kambing gulik. Alright? Dan boleh tak I share ni? Okey ke? Boleh Alright. Kambing Sahara ni yang I tahu pemilik dia orang Indon. Dan waktu kambing Sahara ni buka, dia buka dekat dalam kebun kelapa sawit. Very tersorok tapi famous. Ramai big boss datang situ. Kedai pun kedai-kedai zing, kedai-kedai burung macam tu. Tapi sentiasa penuh. Dari kedai tu extend. Jadi besar kedai dia. Dan yang I tahu, dia kena halau dari tuan tanah sebab tuan tanah acknowledge dah makin besar, dah makin macam dah merepah. Dan dia terpaksa dia tutup, tak berniaga, tiba-tiba dekat Setia Alam dia berniaga. Dekat end lot, 2 lot terus buka, 1 lot. Kemudian 2 lot. Kemudian ada branch kat Puncak Alam. Kemudian ada lori, ada van, makin berkembang. And I terfikir, macam mana dia boleh berkembang drastically tak sampai 2 tahun? Alright? For sure ada orang pump modal. Ada orang letak capital. Alright? Dia mungkin ada budget. Tapi I believe budgetnya dia takkan boleh drastically buat 2 unit. Ada lori, ada van, ada branch. And she is Indonesian. Yang basically kampung gila. How come dia boleh jadi bagus macam ni? There must be a right person yang letak right money. Right person who drive right vision. Right person who monitor right growth, developments and so on. Right? Dia kena ada orang yang betul. Tapi I terfikir apa tahu? Make sense tak kalau you sebagai I ambil myself lah, I orang Indon yang tak kenal siapa-siapa dekat negara luar, berniaga memang sedap, tiba-tiba ada orang datang. Oh, you tauke kedai. Ni I nak letak cek 20 juta, I nak kembangkan bisnes you. I nak tanya you guys. Kalau you guys dapat offer macam ni, you nak percaya tak? Agak-agak nak percaya tak? Jawab. Nak percaya tak? Puan Fatimah, Puan Ju, tak dengar suara you guys. Tak. Kenapa tak? Dapat duit kot. Too good to be true. Ha? Too good to be true. Apa dia? Sorry? Too good to be true.
Too good to be true. Kan? Macam takkanlah tiba-tiba ada malaikat turun bagi 20 juta. Nak accept duit tu, nak accept macam tata dia ni scammer. Tata dia nak makan aku balik ni, nak kena aku balik ni. Kita akan jadi takut kan? Was-was. Macam itulah business referral. Macam itulah business masuk ke dalam business you. Macam itulah rezeki nak datang. Tiba-tiba rezeki serentak datang. Macam betul ke? Kan aku kena scam ni? It needs process. Dia datang, makan. Oh, you tuan kedai, sedap lah. Hari pertama. Hari kedua datang bawa tim. Ini tim saya. Oh, okey. Hari ketiga kenalkan diri. Oh, rupanya Datuk Seri. Oh, okey. Hari keempat, ni I nak belikan bungkus. Hari kelima, keenam, ketujuh, they need time untuk yakinkan orang tersebut, untuk building trust. Tapi sebenarnya kenapa dia boleh bagi 20 juta hanya dalam jangka masa 30 hari, bukannya 3 tahun? Sebab trust don't takes time. Trust takes process. Dia kenal diri dulu, dia datang dulu, dia datang bawa tim, dia bungkus, dia kenalkan diri, dia beritahu dia siapa, apa jawatan dia, dia beritahu kemampuan dia berkawan rapat dengan orang tu, family orang tu, dia bantu sikit-sikit. It needs process. Right? So Puan Fatimawati, when you acknowledge what do you need, alright, you kena crystal clear macam mana you nak dapatkan, supaya bila you faham, you nampak jalan tu lah yang you letak dalam business presentation you. Sebab kalau you pun tak crystal clear, orang yang melihat takkan crystal clear. Oh, Puan Fatimah buat ni, tapi dia tak tahu macam mana dapatkan, nak bantu you. Silakan. Kimi, kalau macam tu kan yang kita diajar kan, letak macam you ajar Aina letak 3 USP kita. Kita punya apa yang paling macam I buat kan, satu is I buat consultation. Keduanya adalah I buat untuk apa ni, bercerai. Ketiganya adalah untuk hak jaga anak. Jadi I nak kena maintain 3 USP, I mean 3 I punya. I ulang balik. Focus presentation hanya target kepada hanya aiming for one target. General presentation aiming kepada 3 target. Yang macam kita punya format lah, 3 target. Your quick win, mid win dan dream win. Itu kepada general. Right? You nak buat macam tu boleh, tapi macam ni my personal opinion, more to awareness. You kena closing melalui one to one. You kena closing melalui weekly presentation. You kena pitching melalui pitching. Itu kalau pakai general presentation. Tapi kalau melalui focus presentation, mereka crystal clear. In fact, the structure untuk focus presentation yang membuatkan mereka faham gila macam mana nak bantu you. Esok kita akan belajar sebenarnya apa proses dia. Okay? Tapi kita nak cerita result dulu. Apa dia akan dapat, expectation you. Bila you bawa pada focus presentation, hanya satu target saja you akan dapat. So what kind of target yang you nak satu ni you dapat? Rujukan relationship lah maknanya, so I can build. Yes. Itu yang you nak. Apa yang you boleh deliver melalui relationship tersebut? I boleh deliver collaboration, I boleh deliver talks. So daripada talks so akan translate to personal engagement. Satu je. Apa yang you boleh deliver? I boleh deliver talks. Yes, you boleh buat talk, betul? Betul. Free talk atau paid talk? Boleh buat paid talk. Kalau you ambil paid talk, I rasa sayanglah funnel yang I dah berikan pada you. Okay, fine, Kimi, I buat free talk. I dah bagi you blueprint lagi, tapi you tak nak buat. Yelah, So you kena follow the funnel, you kena trust the process. Dia memang akan ambil masa sedikit, tapi you boleh shortcut kalau orang tu dah trust you. Okay, faham. Right? It's all about to winning dia heart sebenarnya. Bila you target pada relationship referral, Puan Fatimah, Puan Julaiza dan juga Puan Susana, I nak you guys clear. Bila you target pada orang yang betul, decision maker, pay master, the only thing yang you kena fokus adalah apa yang mereka suka, bukan apa yang you nak jual. Kalau mereka suka apa? Mereka suka kari kebalikan, mereka suka genting Highland, mereka suka dipuji-puji. Fokus pada apa yang mereka suka. Dan you minta lah apa yang you nak minta, confirm dapat. Faham Faham.
Itu adalah relationship referral. Benda ni game dalam bank. Kalau you nak dapat relationship yang terbaik, you approach kepada bank. Mereka ada allocation budget yang sedap untuk game macam Puan Fatimah. Trust me. Cumanya kebanyakan antara kita tak dapat, tak approve sebab mereka menjual program mereka. Mereka tidak membeli hati orang tu. Hati siapa? Hati decision maker. Sebab tu kena tahu apa yang mereka suka, interest mereka. Mereka suka apa? Mereka suka sushi. Okay, here we go. What do you need? I macam tak tahulah, I rasa macam nak mendaya terjun lah. Okay, jom kita bawa family kita retreat sama-sama. Alright, mereka suka apa lagi? You kena acknowledge apa yang mereka suka. Alright, ini dalam masa sama ni sebenarnya I belajar credit to Puan Anja Julia. This is the strategy yang dibagi pada I. Kalau Puan Anja ni dia banyak main dengan banks. So dia ajarlah strategi ni dan I share kepada you guys. Okay? So dapat Puan Fatimah? Dapat. Okay, ada soalan susulan? Buat masa ni I tengah fokus untuk buat I punya future presentation tu untuk I nak present minggu depan. Okay, tak apa. So esok I akan bantu you in detail. Okay. Let's talk about pengurusan manusia. Now, nanti I akan share dengan you. Ingatkan nanti ada yang ketiga yang sharing seterusnya tentang right person. Siapa akan jadi leader, siapa akan jadi enroller, siapa akan jadi buyer. Part tu ingatkan I untuk share my master planning 2022. Nanti I akan share kat you. Boleh? Just ingatkan I balik. Share tentang apa Kos? Sorry? Share tentang apa tadi Kos sebut? Team planning. Macam tu lah lebih kurang nama dia. Okay. Ni I nak daripada you guys Sorry. I nak 3 assignment daripada you untuk program ni. Pertama adalah you kena buat you punya certification and accreditation. Itu pertama. Nombor 2, I nak you guys semua ni, Puan Suzy, Puan Ju, Puan Fatimah, buat video 60 saat untuk recruitment. Dan nombor 3, I nak you buat team planning, team structure. Alright, nanti I akan kongsikan kepada you guys. Okay, pengurusan manusia. Okay, pengurusan manusia tadi sebenarnya I dah share banyak juga pada Puan Fatimah. Melalui story kambing Sahara, melalui macam mana you nak menguruskan, you nak membeli bukannya menjual. You ada program, you ada bisnes, you tak jual bisnes. You membeli hati dia. Itu cara you nak uruskan bakal pelanggan you. Itu cara you nak uruskan manusia. You kena sentiasa beli hati. Okay? Contoh, kita ambil contoh paling mudah lah, anak-anak. Semua orang ada anak-anak kat sini. Yang menonton kat YouTube pun ada anak-anak. Anak kita ni, kalau you nak suruh apa? Dah, adik pergi mandi. Mana yang dengar? I believe ada antara anak anda atau ada setengah masa tu dia buat bodoh je. Dia buat tak tahu je, tengok TV, dia buat selamba je. So, you akan stress, you akan marah. So, why not you tukar cara? Ambil hati dia. Adik, nak mandi shampoo bau strawberry tak? You kena offer. Adik, nak coklat. Makan coklat tapi syarat dia lepas makan kena mandi. Alright, you kena beri dahulu. That is the strategy. Macam mana kalau budak pun you tak boleh nak suruh mandi, lagikan manusia yang ada akal, ada emosi. You kena gunakan akal dan emosi dia untuk drive mereka pergi ke bisnes you. Dah masuk ke bisnes you, apa nak buat? Nak beli produk you, nak jadi investor, nak bagi resources, I don't know. Could be different. Bukannya semua orang datang ke bisnes you untuk beli saja. Ada orang dia tak layak untuk membeli sebab kelayakan dia adalah untuk invest kepada bisnes you. Ada orang tak ada duit tapi dia ada kenalan yang terbaik. Invest dia orang punya network. Okay. So this is something yang I nak share lah kepada you guys. This is today's punya podcast. I share kepada you guys apa yang I dengar. Jenis-jenis modal yang wajib ada dalam bisnes sebelum dimulakan. Ni modal ni sebenarnya ini lebih kepada personal. Yes, bisnes you perlukan duit. Tapi untuk startup sebenarnya tak perlukan duit. Apa yang you perlukan? Ini related dengan pengurusan manusia, sumber manusia. Pertama, you perlukan modal sosial.
Okay, you perlukan modal sosial. Maksudnya, you dah banyak bantu orang. Mereka dah banyak termakan budi. Mereka akan banyak boleh membantu you. Sebab tu wajib yang menonton di YouTube, Puan Fatimah, Puan Julaiza, Puan Sujana, wajib kita aktif dalam organisasi lain. Bukan dalam bisnes semata-mata. Macam Puan Fatimah, you ada BNI. Puan Julaiza, you aktif dalam aktiviti surau, masjid. Puan Sujana, I don't know, you aktif kategori mana? Kelab apa? Persatuan apa? Sebab you perlukan social support. Nombor 2, you perlukan modal Allah Akbar, modal pengaruh. Right? Pengaruh apa? Network. Siapa kenalan you? You perlukan modal tu. Manusia. You perlukan kenalan yang ada banyak akses. You perlukan kenalan yang tahu keadaan sekeliling, dia key player. You perlu tahu network yang ada banyak duit. Alright, lagi modal apa? You perlukan modal followers. Siapa yang follow you? Siapa yang support you? Sebab you perlu buat awareness. Mereka mampu sebarkan awareness. Alright, dapat. Yang keempat, followers. Okay, yang kelima, modal apa? You perlukan modal motivation. Kalau you tak motivated enough, you takkan sustain. Alright, siapa yang nak bagi motivasi? Diri you boleh dapat. Orang lain pun boleh bagikan motivasi pada you. Alright, selain motivasi, boleh dapatkan inspirasi dan aspirasi. Masih lagi melalui manusia. Tengok kejayaan orang, weh bagusnya lah kejayaan tu. Suka aku, nak aku macam dia. Haji share lah kat saya macam mana Haji boleh bangun daripada kegagalan. Perlukan manusia. Alright, itu yang keempat. Alright, motivasi. Motivasi, inspirasi, aspirasi. Alright, yang kelima. Alright, yang kelima agak-agak apa? Siapa nak share? Modal manusia apa yang you perlukan agak-agak? Puan Ju? You rasa apa-apa? Inilah modal branding lah. Ataupun Modal? branding lah, branding. Modal branding. Ataupun mulut kita lah, mulut kita. Okey. Yang keenam, yang kelima adalah modal ilmu. Apa tak salah. Benda tu betul. Alright, branding tu sebenarnya adalah you punya followers. Kalau branding you betul, ramai orang follow you. Yang kelima adalah modal ilmu. Masih lagi melalui manusia. Macam mana nak dapat ilmu? Dari manusia. Alright. So, Haji, ajarlah saya macam mana nak berjaya. Pun melalui manusia. Modal ilmu. Tak ada modal duit pun. Saya cakap 5-5 ni. Yes, duit memang memerlukan. Tapi tak adalah banyak sangat duit diperlukan. Unless kalau cakap, saya nak buat bisnes macam Uber. Ya, you perlukan 80 juta. Tapi belum tentu berjaya kalau tak ada benda-benda basic. Okay? Dapat? Dapat. Okay, policy. So please, one-to-one. Sentiasa buat one-to-one dengan saya dan ini additional melalui tahun ini, I nak you guys buat juga one-to-one dengan individu lain. Puan Ju buat dengan Puan Fatimah, Puan Suzy buat dengan Dr. Mazidah. You kena sentiasa communicate. Jangan hanya dengan I. Puan Suzy pun ada knowledge dia, ada network dia, ada kemampuan dia. You never know. Macam mana you nak tahu? Bagi one-to-one. Suzy, kat mana? Free tak? Jom Zoom kejap. Setengah jam. Ju, kat mana? Jomlah jalan-jalan. You nak physical. Okay, tak apa. Dr. Mazidah free dan dia nak pergi Johor, pergi jumpa you. So, sentiasa communicate. Alright? Kita berkawan dekat Zoom dan you teruskan you punya relationship. Puan Fatimah pun banyak kabel dia. Banyak ilmu dia. You kena sentiasa get connected. Boleh-boleh? Boleh. Right. Boleh ke start minggu ni? Boleh. Fantastic. Okay. So, additional questions? Siapa ada sebelum saya teruskan? Tak ada? Ada. Ada. Okay. So, I nak you guys fokus kepada network. Right? Pilih network yang terbaik. Pilih bukan randomly. Sebab you tak ada banyak masa. Okay? Dan I nak share tentang macam mana nak uruskan manusia. Okay.
So ini adalah apa yang kita buat tapi tak habis lagi. Okay. So di bonus lah you guys boleh dapat benda ni. Pun tak siap lagi ni sebenarnya. Tapi pentinglah untuk you guys tahu. Okay. So 5 individu. 5 individu yang I perlukan dalam bisnes pada kuartal pertama. Macam saya cakap I buat master plan untuk setahun. My detail plan hanya pada kuartal pertama. Okay. So I perlukan 5 individu ni. Siapa? Digital marketer, CRM, HR, admin, content creator. 5 individu ni I perlukan pada 3 bulan pertama. Okay. Dan apa yang I boleh offer dan siapa dia dan berapa dia patut dapatkan. Dan apa fokus mereka. Contoh kita ambil digital marketer. Kita bayar gaji 3,000 sebulan dan 12% commission kita bagi pada mereka. Dan I nak yang masuk ni lelaki. So apa yang dia kena buat? At least minima 70,000 KPI sebulan. Dan apa yang dia kena fokus? Hanya fokus pada mega training saja. I tak nak dia multitasking. I nak dia fokus pada satu benda saja. So CRM kita offer 2,500 sebulan. Commission dia 12%. I nak perempuan yang bercakap. Perempuan yang bertindak. Perempuan yang duduk dalam seat ni. Dan KPI dia 16,500. Apa yang dia kena fokus adalah pada CEO coaching. Right. Nak tengok kalau you guys perasan antara digital marketer dengan CRM, beza tak dia punya KPI? Beza. Beza sikit ke banyak? Banyak. Banyak kan? Alright. Kenapa beza banyak? CRM dia fokus pada SEO coaching yang basically every month generate income. Ini adalah consistently. Digital marketer one time. Kan ada 3 jenis sales. Siapa ingat yang selalu cakap? Sales pertama, sales yang pertama, sales yang laju. Laju. Nombor 2, sales yang banyak. Ya. Yang ketiga, sales yang berulang-ulang. So CRM fokus pada sales yang berulang-ulang. Sales yang laju, digital marketer yang buat. Itu sales yang laju. Bayangkan dah yang laju 70,000, yang banyak berapa agak? Yang banyak adalah kepada administrator. 15,000 sebenarnya. Alright. Kenapa 15,000? Sebab admin ni dia target kepada tender. Kerja dia, kenapa I cakap admin yang sebenarnya buat duit yang laju? Sebab our KPI is based on timing. Dalam jangka masa 1 jam, berapa puluh ribu you patut dapatkan. Admin punya job minimum dia dapatkan 15,000 melalui tender. Tapi kita target at least sebulan 100,000 dia dapatkan. Accumulate 1 jam, value admin lagi banyak. Right? That is strategy. Tapi macam mana you nak susun strategi tersebut? Okay? Dapat dapat? Dapat. Okay, fantastic. So, ada soalan? Content creator. Content creator ni apa ni maksud dia? Content creator ni dia menghasilkan konten. So basically content creator ni apa yang dia buat adalah dia fokus kepada video. Iklan ke? Sorry? Dia fokus kepada iklan ataupun promotion ke? Tak. Okay. Content creator ni, okay, this is ciri-ciri dia. Content creator, syarat-syarat jadi content creator, kekuatan dia adalah pada videografi dan fotografi. Alright? Okay. Kekuatan kedua dia adalah pada editing. Dia pakai AI ke, pakai Photoshop ke, pakai Canva ke, I don't know, tapi dia power editing. Dan nombor 3, kategori ciri-ciri dia adalah visual guy. Right? Dia memang bermain dengan music, dia memang bermain dengan visual, bermain dengan something yang kreatif. Orang kreatif. Alright? Apa yang dia buat? Dia buat macam mana? Dia menghasilkan video untuk YouTube, dia menghasilkan video template, video tutorial, dia menghasilkan poster, dia dia buat e-book, tapi e-book bukanlah. Dia visualizekan e-book. E-book ni lebih kepada ghostwriter. Nanti akan adalah
jawatan ghostwriter. Kerja dia menulis je. Yang ini mungkin kita perlukan orang yang ada pengalaman daripada utusan ke, ada pengalaman daripada berita harian ke untuk datang ke tim kita. Memang kerja dia menulis je. Alright? So, banyaklah benda yang lebih kurang macam tu. Okay, faham. Okay? Video untuk recruitment pun orang content creator yang buat. Okay? Tu memang kerja dia. Okay? Tapi content creator ni dia punya ciri-ciri biasanya diorang ni bersepah sikit. Tak kemas sikit. So normal. That is expectation yang you kena tahu. Sebab dia suka dan passion dia hanya pada perfectkan benda depan mata. Sorry, benda yang dia nak buat, bukan benda depan mata. Bersepah, foto, tempat, kadang tak mandi, tapi kualiti kerja top notch. So I tak suka orang macam ni, tapi I have to accept. Kalau itu ciri dia, I nak kualiti dia, bukannya diri dia sangat pun. Kalau itu ini salah, tapi kita cuba bantu dia lah untuk jadi smart sikit, jangan selekeh-selekeh. Alright, anyway. Jom kita ambil gambar. Okay, mana Puan Fatimah? Puan satu, Puan Fatimah dua, okay ada dah. 1, 2, 3. Okay, jap. Satu lagi. 1, 2, 3. Okay, so terima kasih kerana hadir pada sesi hari ini. Okay, pengumuman seminar I believe tiada. Okay, terima kasih CEO dan I nak 3 assignment, iaitu ulang balik certification and accreditation tentang diri you. Nombor 2, video 60 saat tentang recruitment. Kalau you nak buat sendiri, boleh buat. Kalau you nak pakai agent you atau team you, boleh buat, tak ada masalah. Tapi I nak 60 saat video satu. Dan I nak structure you punya team. Team structure you, macam I buat tadi. It's very simple. Alright, buat team structure. Dah berapat? Okay. Coach nak bila? Okay. Sorry? Coach nak bila? Nak hari Ahad. Ju, you tadi dalam chat room Ju. Bukan dalam chat room, dalam kita punya WhatsApp group. You tulis apa yang coach nak. Okay. Boleh. Okay. Nak tanya. Hari Ahad, tak ada lanjut lagi ke? The thing is, bukannya bila nak submit. The thing is, bila nak buat. Sebab tu start before you ready. Alright? Okay. Alright. Okay. Hari Ahad pukul apa? Hari Ahad pukul 12.30 hari. Dia 12.30 hari bukan 12 malam. Jangan salah faham. Nanti 12 malam you hantar. Alright. Apa? Certification and what? Certification And accreditation. Accreditation. je. ACCREDI. Nanti you tengoklah dekat ulangan. Video ulangan. Okay. Alright. Okay. Yes, Puan Suzy, soalan? Yang video tu, kalau kita tak ada agent, kita pakai diri kita ataupun gambar, orang kata macam gambar kartun ke, boleh ke? Tak, pakai diri you. Pakai diri kita. Kenapa video tu kena pakai diri you atau agent? Orang nak tengok benda nyata dan baru dia akan influence. Alright? Okay? Puan Fatimah dah senang dah, pengaruh dia dah besar. Okay? So, alright, dah semua? Okay? Boleh saya tamatkan? Boleh. Okay, thank you so much. Kita jumpa assignment you pada hari Ahad nanti. Okay, Assalamualaikum. Okay, see you tomorrow, Kimi. Bye. Bye. Terima kasih. Sama.